Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbi na'udzubika min hamazati syayatin. Na'udzubika rabbi an yahdurun. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih yang saya muliakan pengerusi majlis, yang saya hormati tuan pengerusi masjid, barisan pimpinan jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, para pegawai masjid, tuan imam, muazzin yang saya sanjungi, saya hormati, ashabul fadilah, para masyayikh, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak, tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya saya nak ajak diri saya dan kita semua, kita rafa' setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah, limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Allah An-Na'im, Allah yang maha memberi nikmat. Makan kita cukup, badan kita sihat, tidur lena, kebahagiaan yang kita kecap, macam-macam nikmat yang kita dapat sejak kita lahir sampai hari ini. Moga-moga kita tergolong di kalangan hamba Allah yang sedar diri, yang reti untuk berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Selawat dan salam buat kekasih kita, junjungan mulia, insan yang kita cinta, rindu dan sayang, baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Moga-moga dengan selawat dan salam yang kita utuskan, risalah Islam yang kita sebarkan, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tegakkan dan perjuangkan, moga-moga di hari akhirat sana nanti Nabi SAW akan tercari-cari kita untuk pilih kita di kalangan umatnya, untuk baginda berikan syafaat masuk ke syurga Allah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, saya sedikit terkejut mengurusi majlis, baca detail di data saya tu. Saya tak ada nak type sebenarnya. Pihak masjid minta profile sikit. Ya sebab mungkin ni pertama kali kot saya main. Saya tak ingat. Belah-belah sini duk main masjid Kampung Baru Alma, masjid Cerotok pun ada lagi hal lain. Rasa Cerotok ada lagi hal lain. Mungkin hak satu lagi atas kot. No. Hak ni dah bawah kan. Saya tak pasti, tak ingat. Singgah semayang kan mungkin pernah, tapi pertama kalilah pihak masjid sahkan, pertama kali saya hadir kuliah. Dan maka patutlah pihak masjid minta ta'aruf dengan biodata. Jadi saya hantar hak mana selama ni duk program, tak kira lah program di IPT ke program dengan jabatan-jabatan, kita pakai hantar yang tu. Jadi dengan kalut hari duk bawa kereta pergi mai, saya pakai hantar tu. Masya Allah, pengurusi baca habis, semua dia baca. Segan. Baik. Dan insya Allah malam ni saya
awalkan ucapan terima kasih kepada pihak masjid sudi jemput saya untuk saya dan kita sama-sama belajar muhasabah untuk kita panaskan balik yang mana tengah sejuk, yang kita tajuk malam ni diberikan untuk kita sama-sama berkongsi berkenaan dengan kehadiran bakal kunjung tibanya bulan mulia Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan, Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, malam ni kita bertemu atas nama Majlis Ilmu. Saya boleh kenal ibu ayah, abang kakak, tuan-tuan perempuan sekalian. Tuan-tuan perempuan, abang kakak, ibu ayah boleh kenal saya. Kita sama-sama bertahu ukhuwah malam ni. Hebatnya ukhuwah kita atas nama Majlis Ilmu, penuh limpahan rahmat barakah daripada Allah. Moga-moga ukhuwah yang terbina pada malam ni kekal hingga akhir hayat kita, dan kita bertemu lagi di syurga Allah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu ayah yang dirahmati Allah, tajuk ni nak cakap pasal Ramadan. Kita semua kenal diri kita, masing-masing kenal diri masing-masing. Buruk kita orang tak nampak, buruk kita orang tak nampak, dan rahmat Allah laginya Allah tutup buruk kita. Hanya kita yang kenal. Apa yang saya nak abang? Saya segan, berasa serba salah, tak layak nak bawa tajuk ni. Siapa pun kita berdepan dengan bulan Ramadan. Kita akan masuk ke bulan Ramadan dengan izin Allah jika panjang umur. Kita tak boleh dabik dada kata kitalah yang paling hebat bersama Ramadan. Kitalah yang paling banyak menggunakan kesempatan, paling pandai, paling bijak, paling mengamalkan seoptimum mungkin ibadah dalam Ramadan. Tak boleh nak rasa lagu tu, nak kata lagu tu. Tu yang tajuk malam ni. Jangan pandang bila yang bagi kuliah ni nak ajak, yang bagi kuliah ni nak share, yang bagi kuliah ni nak bagi tahu nak kena buat apa. Jadi jangan duk rasa yang bagi kuliah tu lebih pada kita. Saya semua cuma sampaikan, share, kongsi, bukan nak ajak. Sebab banyak juga benda yang kita boleh cakap, kita boleh habang, tapi nak buat belum tentu. Itu masing-masing Allah beri kekuatan. Mohon izin ibu ayah, tuan-tuan guru sekalian, saya duduk di atas, saya menyampaikan ilmu. Mohon izin, bukan kerana kelayakan. Ibu ayah yang dirahmati Allah, Ramadan, penghulu segala bulan. Saya ucap tahniah kepada pihak masjid, jawatan kuasa masjid, anjurkan ceramah tajuk khusus pasal nak masuk Ramadan. Kita sama-sama nak muhasabah, ambil kesedaran untuk diri kita dan jemaah anak qaryah sekitar ni untuk buat preparation, persediaan. Nak tunjuk kata kita ni hamba Allah, kita ni umat Muhammad, kita ni orang Islam yang serius, bukan nak main-main. Nak buat satu benda tu kita tunjuk sungguh kata kita serius. Nak buat satu benda kata kita betul-betul nak buat, maka kita tunjuk sungguh betul ke tak betul ni. Dan antara persediaan kita bukan fikir pasal kita, bila tanggungjawab amanah pegang jawatan kuasa masjid, buat program insya-Allah sempena nak main bulan Ramadan. Kita boleh hantar macam-macam nak buat, tapi sama-sama nak muhasabah. InsyaAllah malam ni saya nak bawa beberapa poin yang diambil daripada kitab tulisan olahan para alim ulama yang muktabar berkenaan dengan kehadiran Ramadan. Ibu ayah yang dirahmati Allah, saban tahun kita sambut Ramadan, sama macam kerajaan-kerajaan yang lain. Kita sambut Maulidur Rasul, umur panjang, tahun demi tahun demi tahun, dengan umur masing-masing. Saya yang 30-an, separuh umur nak masuk P35. Nabi sebut umur umat aku, umat Muhammad ni baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70 tahun. Bila kata 60 ke 70, hak umur nak pergi ke 35 ni kena sedar diri kata separuh umur. Ibu ayah depan saya yang lebih lama hidup, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, lebih banyak pengalaman kesempatan untuk bersama dengan Ramadan. Allah bagi kita banyak tahun, saban tahun, tiap tahun duk dapat Ramadan. Sama dengan kerajaan lainnya kita sebut tadi, Maulidur Rasul, Isra' Mi'raj 27 Rajab, Ma'al Hijrah awal Muharram. Kita duk
duk buat program, ada cuti. Semua tu pasal apa? Ada nak tunjuk keprihatinan kita orang Islam. Tapi yang paling hebat, paling bagus, cara lagu mana kita sambut, kita raih, kita bawa penghayatan. Begitulah kita bila berdepan satu tempoh yang panjang ni, sebulan, bulan Ramadan. Keraian yang lain sambut Maulid Rasul di Mesari itu, memang kita ingat Nabi tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap masa. Bukan jadi syarat kata Rabiul Awal, bukan jadi syarat kata 12 hari bulan Rabiul Awal. Penghayatan tentang solat selalu, bukan hanya kerana 27 Rejab. Tapi semua tu ada hari-hari tertentu, sari-sari peristiwa dia. Mai Ramadan, dia sebulan. Maka benda paling penting, penghayatan. Bila kita menghayati, kita korek, kita ambil, kaji, tang mana nak kena perbetul, tang mana nak kena tambah, aku lompong tang mana, aku kurang tang mana, aku cacat tang mana. Maka tu penting sebelum masuk Ramadan kita tunjuk apakah persediaan penting untuk masuk ke bulan mulia ini, penghulu segala bulan. Nah, walaupun dia adik-beradik nombor berapa, Ramadan nombor berapa, ibu ayah, abang kakak. Kalau bulan Masihi ada 12, Januari sampai Disember. Kalau bulan Hijri, bulan Qamariyah ni ada berapa? Muharram sampai Zulhijjah. Ada berapa bulan? Ada berapa? 10. Oh, sengat. Kau mazhab lain masjid. 10. Betul ke 10? Bila saya jawab 10 pakai sambung loh lah. 9 pula. Maknanya bukan mazhab lain, memang bercampur mazhab. Ada berapa ni? Bulan Qamariyah, bulan Hijri, Muharram sampai Zulhijjah ada berapa? 12 juga. Saja nak tanya, sebab kadang kita tak kira, tak berapa ambil tahu. Pasal kalender utama kita duk pakai Masihi, Januari sampai Disember, 365 hari. Masuk tahun baru 2022 pula, Januari, Disember 2023 pula. Kita duk ingat selalu bulan-bulan Qamariyah ini, bulan Hijriah ini, bulan Hijri. Tapi kadang tak sedar berapa bulan. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Perkiraan bulan di sisi Allah 12 bulan. 12 bulan juga. Dalam 12 bulan Ramadan duk nombor berapa? Ramadan duk nombor berapa? Kena kira. Tu yang kadang-kadang kita duk suruh anak cucu masuk tadika, suruh nasyid. Rukun Islam kita suruh nasyid, rukun iman suruh nasyid. Kita tak tanya pun kita ingat ke tak? Bila tanya tentang kita, maklum, saya mengajar kuliah muslimat, tanya maklum, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa maklum? 5 Ustaz. Oh, bagus maklum ingat. Ingat Ustaz, insya-Allah. Habaq Ustaz. Pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab. Keempat, percaya kepada Rasul. Kelima, percaya kepada hari kiamat. Keenam, percaya kepada qada dan qadar. Awak jadi 6 maklum. Itulah ustaz saya pun tak tahu. Dia buka jari jadi 6. Maklum, sekali lagi saya tanya, rukun Islam ada berapa? Ada 5 ustaz. Kira sekali lagi. Dia kira semua jadi 6. Pasal apa? Tukar rukun iman. Dia ingatkan kepala. Bila kita peringatan kepala, nombor 1, mengucap 2 kalimah syahadah. Hatu ustaz, betul hatu. Hatu dia tunjuk orang kita pula. Anak cucu kita suruh hafal nasyid lagu Muharram Safar 12 bulan Islam. Kita nak kena nasyid pula ke apa, pakat lupa habis. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Ramadan duk nombor 9 kalau ikut perkiraan takwim Hijri mula dengan Muharram. Walaupun dia adik-beradik nombor 9, tapi dia lagi power pada adik-beradik lain. Kalau abang sulung Muharram, Safar semua. Segala kemuliaan, kelebihan Allah letak dekat Ramadan. Kefarduan ibadah puasa dalam rukun Islam dalam Ramadan.
Zakat yang umum untuk semua, iaitu zakat fitrah Ramadan. Sebab tu dalam rukun Islam kita hafal puasa dulu baru zakat. Tapi ada hadis. Contoh hadis, kita ambil hadis Allahumma salli ala hadis Jibril. Kalau kita baca Matan Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang kedua. Hadis pertama tentang niat, innamal a'malu binniyat. Hadis kedua daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hak malaikat Jibril menyamak jadi seorang lelaki iman pakaian serba putih. Syadidu sawabis thiyab, pakaian yang serba putih. Syadidu sawadis sya'r, rambut yang serba hitam kilat. La yura alaihi atharus safar, tak nampak pakaian macam orang musafir. Wala na'rifuhu wala ya'rifuhu minna ahad. Kami ni siapa pun tak kenal. Nak kata musafir, pakaian nampak fresh elok, tak ada kusut masai, berabuk, berdebu mai tengah padang pasir mana. Nak kata orang sini siapa pun tak kenal dia. Malaikat Jibril menyamak. Kan hadis tu malaikat Jibril tanya Nabi, akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan. Islam, iman, ihsan, yang lah pasal tanda kiamat. Kan bila tanya malaikat Jibril tanya Nabi, akhbirni anil Islam, Nabi apa? An tashhada an la ilaha illallah wa iqamis salah. Mula-mula Nabi kata mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian Nabi kata solat 5 waktu, mendirikan solat. Kemudian Nabi kata membayar zakat, menunaikan zakat. Lepas tu nombor 4 baru Nabi sebut wa tasumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Nabi sebut zakat dulu baru puasa. Rukun Islam kita secara umumnya lazimnya kita hafal. Nombor 1 mengucap 2 kalimah syahadah. Nombor 2 sembahyang 5 waktu sehari semalam. Nombor 3 puasa. Nombor 4 zakat. Jadi ni saya nak selingat ni, nak abang jangan terkejut kalau ada dengar hadis ke, ada ustaz tu guru mengajar ke disebut zakat dulu baru puasa. Pasal ada hadis. Kerana apa? Kalau puasa kewajipan untuk yang dah baligh. Islam akil baligh. Islam berakal baligh dan dia inilah di antara ciri mukallaf. Apa dia lagi? Sampai seruan Islamnya dan dia tu tak buta dan pekak sebelum memayiznya sejak kecilnya. Maka kalau zakat umum, hang tak dan baligh dah kena bayar. Tapi yang tanggung hang lah baligh. Baligh pula dah. Yang tanggung hang lah bayar. Siapa? Ayah bayar untuk baby. Tak tahu apa-apa baby ni keluar daripada perut mak, jengah ke dunia ya, kena bayar zakat. Zakat fitrah. Kan kita belajar tentang zakat fitrah. Dia dapat rasa Ramadan dan Syawal. Sempat dengan Ramadan dan Syawal. Kalau dia hidup Ramadan dia hidup, tapi tak ada Syawal, tak wajib fitrah atas dia. Dia lahir selepas Syawal, dia duduk dalam perut, duduk mengandung-mengandung, hari siang raya baru dia keluar, maka tak ada fitrah untuk dia pada tahun itu. Tapi nak abang zakat fitrah umum untuk semua. Tu yang kena ulama hurai berkenaan kenapa ada hadis sebut zakat dulu baru puasa. Tak apa yang tu, tak ada masalah. Yang penting ada dalam rukun Islam. Dan yang kita nak fokus khusus berkenaan Ramadan. Ramadan penghulu segala bulan. Malam ni saya nak bawa 7 perkara penting persediaan kita untuk masuk Ramadan. 7 perkara. Ambang Ramadan 7 perkara ni nak ambil. Saya pun nak ambil sama. Tengok ibu ayah kita sama-sama nak ambil. Yang pertama daripada 7 perkara ini, kita tanam azam dan betulkan niat. Yang pertama daripada 7 perkara, kita tanam keazaman dan kita betulkan niat. Ni pasal apa Kak mai malam ni dengar ada ceramah ambang Ramadan. Lepas ni mungkin ada tutup guru lain nak bercakap pasal Ramadan ke apa dan sebagainya. Kita pakat bersungguh nak mai. Pasal apa? InsyaAllah kita di kalangan yang sedar diri, yang faham, yang nampak, yang nak rebut.
Ini nombor satu daripada 7 perkara persediaan nak masuk Ramadan. Tanam keazaman, betulkan niat, berazam. Ibu ayah yang dirahmati Allah, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik kata apa? Masuk saja bulan Rajab, satu kelaziman bagi baginda Nabi SAW akan baca doa. Yang kita duk hafal dah doa, duk dengar tutup imam, para alim ulama duk baca. Yang kita pun hafal, kita pun duk baca sendiri. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nak baca Rajab boleh, nak baca Rajabin pun boleh. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah bagi kami Rajab, pada bulan Rajab yang kami duduk, yang kami masuk ni. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, ya Allah panjangkan usia kami, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ibu ayah yang dirahmati Allah, Nabi tak tinggal doa tu. Anas bin Malik radhiyallahu an kata Nabi melazimi doa ni, Nabi baca setiap kali masuk Rajab. Kesempatan Nabi hidup sepanjang hayat Nabi. Pensyariatan puasa. Puasa ni bila start disyariatkan? Ramadan ni. Tahu tak? Ya? Pensyariatan puasa ni bila? Mula bila Nabi dengan sahabat puasa Ramadan tu bila? Tahun kedua Hijrah, bulan Sya'ban. Pensyariatan puasa, ayat turun, wahyu turun nak suruh Nabi dengan umat Nabi, kita ni umat Islam, umat Muhammad, puasa Ramadan jadi wajib pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Ini dimasuk fakta ini, apa ni, berkenaan dengan pensyariatan ini semua, tarikh ini semua dimasukkan dalam fiqh manhaji, ada disebut. Ya. Tahun kedua Hijrah, Nabi dengan sahabat sampai di Madinah tu tahun pertama Hijrah. Tahun kedua tu turun wahyu pensyariatan puasa bulan Sya'ban. Sebab tu ayat pasal puasa kita hafal, duk dengar selalu. Surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185. Ayat yang duk dengar selalu tu ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sambung ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sampai habis ayat 184, sambung 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ila akhir ayat, sadaqallahul azim. Allah sebut ayat 183 yang kita duk apa, duk dengar selalu, wahai orang-orang yang beriman, difardukan atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas umat sebelum kamu. Umat Nabi dulu-dulu pun ada puasa. Umat dulu-dulu, Nabi dulu pun ada puasa. Semayang pun ada. Ingat dalam kisah Isra' wal Mi'raj, dalam kitab Kifayatul Muhtaj, Syekh Dr. Fatani, dia sebut bila Nabi SAW naik Isra' Mi'raj. Isra' ni kat bawah, Nabi daripada Mekah pergi Palestin, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik atas tu Mi'raj, daripada Masjidil Aqsa naik ke atas. Hinggalah pertemuan dengan Allah. Jangan duk ingat, duk faham kata Nabi naik atas jumpa Allah tu, duk kata Allah duk tang sana. Allah tak ada tempat. Nah, tu tempat pertemuan. Sama dalam hadis Nabi kata hari akhirat kita masuk syurga, insya-Allah esok-esok Allah akan tunjukkan diri Allah kepada hamba-Nya yang Dia sayang. Masa tu kita pun boleh tengok Allah hari akhirat di syurga nanti. Maka kita pun nampak Allah. Allah ada tempat mana tu? Oh, Allah duduk tang tu. Allah tak perlukan tempat. Kita ni yang bila nak tengok Allah perlukan, maka Allah tunjuk diri Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah tentang penciptaan yang Allah buat kepada kita semua ni makhluk. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan duk fikir duk korek ni pasal diri Allah. Allah kata Allah Maha mendengar, telinga Allah lagu mana? Haram tanya soalan tu. Kata Imam Malik, as-su'alu anhu bid'ah. Soalan tentang zat Allah tu bid'ah.
atas bawah kiri kanan bulat, petak hitam putih, warna apa, tak ada benda tu pada Allah. Kita tak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan satu apa pun. Laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan satu apa pun. Ibu ayah yang dirahmati Allah, masa Nabi naik Mi'raj jumpa Allah ambil sembahyang kefarduan solat, Nabi turunkan para nabi-nabi duduk di langit ni, Nabi Musa duduk langit ke-6, Nabi Ibrahim langit ke-7. Tahan Nabi Muhammad, tanya apa cerita ya Muhammad, ya Rasulullah, apa cerita, dapat apa, jumpa Allah begini-begini. Nabi beritahu dapat kefarduan solat. Nabi habang 50 waktu. Nabi-nabi hak yang dah lama jadi Nabi sebelum Nabi Muhammad pesan kurang, pergi naik minta kurang, naik minta kurang. Nabi Musa paling banyak pesan. Pasal apa mereka pesan suruh kurangkan? Mereka kata kerana kami pernah jadi Nabi sebelum kamu, kami pernah ada umat dan ianya satu beban. Mereka tak mampu buat. Umat ni tak mampu buat. Banyak. Tak ada masa. Banyak tu minta kurang. Solat dah pernah ada zaman Nabi dulu. Jangan tanya cara macam mana. Sebab kalau kita tak tahu cara solat sebelum daripada Isra' Mi'raj, tak berdosa pun. Tak berdosa pun. Kita tak tahu cara puasa sebelum puasa Ramadan, tak berdosa. Tak payah duk risau. Nak tahu pasal ilmu, rujuk alim ulama, dengar kuliah, tambah ilmu tak apa. Tapi jangan duk sedih. Ni pasal puasa sendiri tak pernah ambil tahu. Masya Allah. InsyaAllah. Kita bagi lalu untuk azan. Baru satu tuan-tuan. Tak apa, saya segerakan. InsyaAllah kita sambung terus selepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على حي على حي على الفلاح
Bismillah, insya-Allah kita sambung sikit lagi. Cepat sungguh masa, kejut. Ni pasal ceramah ke malam ni. Tapi ceramah pun walaupun lancar ni musim PKP no. Baik, baru satu nah. Abang tak ada 7. Jenuh ustaz nak. Tekan kita nak masuk gear. Baik, tadi nombor 1 daripada 7 perkara yang kita nak letak persediaan daripada kita nak masuk Ramadan bulan yang mulia ni, nak tunjuk kata kita tegas, kita serius, kita bersungguh-sungguh ni. Nombor 1 apa dia? Tanam keazaman dan betulkan niat. Kita kata doa yang Nabi baca hadis daripada Anas bin Malik tadi, nak tunjuk Nabi punya target. Nabi dengan sahabat punya target ni Ramadan. Masuk Rejab dah baca doa, tunjuk ke Allah. Ya Allah berkatilah kami dalam Rejab, ya Allah berkatilah kami dalam Syaban, sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nabi tunjuk, tu Nabi, itu Nabi. Orang yang penuh, insan agung, insan mulia, yang dah dijamin syurga, yang tak ada dosa, maksum. Nabi tunjuk kesungguhan. Kata nak masuk ke dalam bulan Ramadan dengan doa. Kita nak orang nampak kita sayang sesuatu, kita sayang seseorang, kita tunjuk kesungguhan. Kita tunjuk apa kita nak buat. Maka sebab tu diletakkan di situ azam. Nombor 1 ni azam. Azam ni kita nak sungguh. Tu masuk tahun baru azam. Apa aku nak capai? Aku nak dapat apa? Tu azam. Nombor 1, tanam keazaman, betulkan niat. Susun ni, menghadap, letak elok, berdiri elok atas landasan. Tak mau nak goyang-goyang dah. Masa nak semayang, nak angkat takbiratul ihram, nak usolli tu kita bukan duk pusing kepala sana sini, badan tak menghadap kiblat dah. Batu rukun awal solat dalam 13 rukun, berdiri betul. Qiyam, berdiri betul sebelum nak angkat takbir. Mana boleh menghadap ke lain angkat takbir? Kiblat ke depan. Keazaman kita serius, duduk tunjuk dia elok. Betulkan niat kita nak masuk Ramadan ni, fokus. Itu nombor 1. Yang kedua, apa nak kena buat? Mantapkan ilmu pengetahuan. Yang ni penting sungguh. Tanda kata serius, tanda kata kita bersungguh, tanda kata kita nak kat Ramadan. Wahai Ramadan, tengoklah aku. Wahai Ramadan, sambut aku. Tadi nombor 1 nak tunjuk kat Ramadan, tunjuk kat Allah. Minta doa ke Allah, ya Allah, kalau nak ambil nyawa aku pun bagi aku dan dengan Ramadan. Kita hari ni masih hidup, saya, ibu ayah kita semua masih hidup. Doa bagi panjang umur lagi. Kalau betul tahun ni nak habis nyawa, ya Allah bagi aku dan dengan Ramadan 14-42. Kemarin dulu sahabat saya, orang yang kuat atas kerja dakwah, kerja Islam, atok susun kuliah muslimat, kuliah di surau masjid, di Penaga. Ramai orang kenal. Heboh dalam Facebook di Pulau Pinang khususnya. Kerja-kerja jemaah, kerja Islam, kerja NGO, kerja dakwah. Almarhum Yus Zaidi bin Abdul Hamid meninggal. Allah ambil nyawa dia. Aksiden, lepas 3 hari koma, bertaruh nyawa, tapi habis juga nyawa dia. Lepas elok susun jadual kuliah semua untuk Ramadan ni, saham dia besar. Moga Allah ampuninya, rahmatinya, dan segala kuliah majlis ilmu yang disusun atau saham untuk akhirat dia. Cerah kubur dia, lancar perjalanan titian sirat dia. Jadi kita ni nak kesempatan, nak kemuliaan Ramadan, doa hak nombor 1 tadi. Bila kata kita dah betulkan niat tanam keazaman, antaranya doa jangan berhenti. Ni dah masuk Syaban, baca lagi doa. Nak baca dengan Allahumma barik lana fi Rajab ke, ataupun nak terus Syaban, Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Habaq ke Allah, ya Allah aku nak Ramadan. Yang kedua, mantapkan ilmu pengetahuan. Ilmu pasal Ramadan, ilmu pasal fiqh Ramadan. Bukan hanya nak belajar hukum hakam sah batal benda apa, pasal puasa, benda apa boleh batalkan puasa, benda apa nak kena buat, benda apa nak kena jaga. Ramadan tu sendiri kena tahu. Tanda kita sayang, tadi kita sebut tanda kita sayang sesuatu, kita tahu banyak pasal dia. Kita berpasangan suami isteri, orang yang kita cinta, orang yang kita sayang. Kita hafal apa makanan kegemaran dia, apa warna yang dia suka. Kalau nak bagi hadiah tiap-tiap tahun, nak bagi hadiah jenis lagu mana, dia berkenan apa, kita tahu banyak pasal dia. Biodata dia, benda pasal dia kita tahu. Ayam apa, makan apa, semua. Kita nak tunjuk kata kita ni orang yang caring, taking care, ambil berat, ambil nak tunjuk kat dia kata kita ni orang yang selalu bagi perhatian. Ramadan nak tengok kita betul tak nak kat Ramadan, tapi Ramadan tu kita tak tahu Ramadan tu apa.
Pasal apa Quran Allah buh dalam Ramadan? Allah buat turun syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pasal apa Ramadan Allah pilih nak kefarduan puasa? Puasa Ramadan tu bila mula? Tadi kita beritahu tadi itu. Tahun kedua hijrah bulan Syaban. Tunjuk kata kita tahu pasal Ramadan. Ambil mantapkan ilmu pengetahuan Ramadan tu bulan apa, puasa tu apa. Dan yang penting tentang ilmu pengetahuan apa dia? Pasal hukum hakam fiqh Ramadan. Buat kelas, pergi jumpa tutup guru alim ulama, bertanya soalan berdamping dengan tutup guru, tanya tentang ni. Jangan masa masuk Ramadan dah seminggu puasa, dah 10 hari puasa, dah 6-7 hari puasa, baru teringin nak tanya soalan. Sebenarnya buat lagu ni sah tak? Sebenarnya buat lagu ni batal ke puasa? Buat lagu ni ada kurang ke pahala puasa? Sebelum Ramadan tak pernah nak ambil tahu benda tu. Jangan duduk masa tengah-tengah baru nak tanya. Ni benda penting. Yang kedua, mantapkan ilmu pengetahuan tentang Ramadan. Ya, mantapkan ilmu pengetahuan. Apa beza Ramadan dengan bulan lain pun nak kena tahu. Yang ketiga, latihan amalan sunat. Persediaan nak masuk Ramadan, perkara ketiga apa dia? Latihan amalan sunat. Yang ni kita duk kata duk panah injin ni, perangat ni. Panah injin kita perangat. Kita nak masuk Ramadan. Tu yang masuk Ramadan ada terkejut terkempak. Puasa-puasa 3-4 hari tak boleh pergi, perut tak kuat, gastrik, tak tahan, tak boleh pergi, tak larat. Pukul 2-3 petang tidur memanjang. Nak tidur tak salah, siang hari bulan puasa nak ambil, nak bangun tengah malam pula ambil tenaga. Ni dah kerja lain habis kacau. Bos kat office tanya, ni aku banyak gaji hang, bukan nak suruh hang tidur. Hang kerja sini punch card masuk pukul 8, keluar pukul 5, buatlah kerja. Ni tidur sengguk atas meja. Bos tanya, awak nampak lah sangat ni. Kita bagi alasan, puasa bos, biasalah. Tak boleh buat lagu tu. Kita jadi terkejut. Badan tak tahan, perut tak tahan, tenaga apa semua. Tak boleh nak main pasal apa? Pasal tak bersedia. Sebab tu kena ada latihan. Nabi SAW Rejab dan Syaban antara bulan yang kerap dan banyak lebih Nabi puasa berbanding bulan lain. Isnin Khamis duk buat dah, hari putih duk buat dah, hari khusus sunat tu dah ada dah. Tapi Rejab Syaban Nabi lebih sedikit berbanding bulan lain. Sahabat kata, isteri Nabi kata, Sayyidatina Aisyah kata, Nabi nak buat persediaan nak masuk Ramadan. Tu latihan amalan sunat. Payah nak qiyamul lail, nak bangun malam bulan Ramadan pasal apa? Sebab sebelum ni mana pernah buat. Maka berlatih. Hak penting puasa. Nak tahan perut tak boleh makan minum 13 jam lebih. Start daripada subuh sampai maghrib, 13 jam lebih kita nak tahan tak boleh makan. Tak pernah puasa sunat, kita balong sama lah cakap pun, kita tak apa nak buat. Mai Ramadan habis kacau, terbantut, terkandah di tengah jalan. Tak mau panah injin ni daripada awal. Tu nombor 3. Apa dia? Latihan amalan sunat. Kita buat benda puasa sunat bagi biasa. Kalau ni baru nak mula, tak boleh lah. Baru nak mula tak boleh. Makruh dan makruh yang hampir kepada haram. Bila mai 15 akhir, kita sekarang dah lebih daripada separuh Syaban. Lagi 12 hari lagi nak puasa. 12. Lebih kurang tu. Hari ni 1 April, kita puasa 13 hari. InsyaAllah puasa 13. Maka 12 hari lagi. Lebih pada separuh Syaban dah haram. Makruh yang hampir kepada haram kita puasa. Namun mereka yang istiqamah dengan puasa Isnin Khamis contohnya, dia boleh terus puasa. Sekalipun Isnin Khamis tu jatuh hampir dengan sehari 2 lagi nak puasa pun dia boleh puasa lagi. Pasal dia orang yang istiqamah. InsyaAllah kalau kita biasa dengan latihan puasa sunat, dengan amalan sunat, qiyamul lail, bangun malam, tahajud dan sebagainya dalam Ramadan, yang mana bulan Ramadan tu bulan pesta ibadah. Allah bagi banyak ibadah dalam tu. Tarawih berpuluh rakaat dalam tu ada lepas isyak. Qurannya, pahala dalam Ramadan yang mana kita tahu dah hadis Nabi kata, satu, kita buat amalan sunat dicatat sebagai amalan fardu. Kita buat amalan fardu dicatat 70 kali pahala amalan fardu. Allah bagi punya dahsyat. Ramadan bulan pesta ibadah, tapi tiba-tiba masuk Ramadan kita terkandah, tak boleh nak rebut buat ibadah. Pasal injin kita, badan kita, anatomi kita terkejut tergempak pasal tak buat persediaan. Tu penting latihan. Buat mak perangat. Tu nombor 3. Yang keempat apa? Perkara yang keempat dalam persediaan menghadapi Ramadan, ibu ayah yang dirahmati Allah. Yang ni penting. Penting belakanglah 7 ni. Persiapkan rohani. Persiapkan rohani. Saya nak pesan kat saya,
nak dosa banyak ni, kita sama-sama kenal diri kita. Persiapkan rohani. Rohani ni dalaman. Kita duk sebut jasmani badan, rohani dalaman. Kan kita belajar 3 elemen, mental, physical, spiritual. Spiritual kita dalaman, rohani kita maknanya hati kita, batin kita. Persiapkan. Macam mana tanda kita persiapkan? Bersihkan hati, sucikan hati. Kita nak masuk bulan yang mulia, bulan yang dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Dua-dua kali Allah nak buat turun Quran dalam Ramadan. Quran kan turun dalam 2 bentuk penurunan. Pertama daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Bal huwa Quranun Majid fi Lauhin Mahfuz. Turun ke langit dunia sekaligus semua firman Allah itu ada di langit dunia. Pada malam Al-Qadar, inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar. Kemudian yang Quran turun kat Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang 17 Ramadan. Tu kadang orang pening tarikh. Allah kata dalam Quran, Allah buat turun Quran bulan Ramadan. Lepas tu dalam surah Al-Qadar, Allah sebut kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita duk belajar, duk faham dah. 10 malam terakhir. Sepatutnya tarikh dia, Quran kita sambut nuzul Quran tiap-tiap tahun bulan Ramadan. Nuzul Quran kita pun cuti umum nuzul Quran 17 Ramadan. Kalau ikut Lailatul Qadar 20 ke atas lah. Pasal 17 Ramadan. Ada orang pening kat situ. Ingat Quran turun 2 bentuk penurunan. Turun pertama sekaligus firman Allah yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Bal huwa Quranun Majid fi Lauhin Mahfuz, surah Al-Buruj. Turun ke langit dunia Baitul Izzah. Duk semua di situ. Lepas tu malaikat Jibril buat turun kat Nabi atas perintah Allah. Yang tu turun 17 Ramadan, peringkat demi peringkat, ayat demi ayat, surah demi surah, selama 22 tahun 3 bulan. Tempoh Nabi jadi Rasul kan 23 tahun, start umur 40 sampai 63. Itu Al-Quran. Itu yang tak sah. Persiapkan rohani. Kita nak tunjuk bila Ramadan ni bulan mulia, tunjuk kata aku ni sungguh ni nak jumpa. Kita sebelum angkat takbir, kita istighfar. Sebelum nak buat benda mulia, sebelum nak duduk majlis ilmu, sebelum nak baca Quran, jangan terus buka-buka baca. Sebab tu Allah sebut, Allah perintahkan, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nak baca Quran, minta berlindung dengan Allah daripada setan. Kita nak clear, nak bersih. Nak baca Quran, auzubillah. Kalau kita tengah baca Quran, tiba-tiba orang telefon, tutup Ustaz, jawab telefon. Cakap seminit 2, letak telefon, jangan sambung baca Quran. Ulang balik sebut auzubillah, bukan ulang ayat. Auzubillah tu baca balik, sambung baca. Orang ajak sembang, tutup Quran, sembang dengan orang sebelah. Tutup Quran. Tahanlah tangan saat sebab tak orang bagi lari muka surat. Sembang. Nak balas WhatsApp ke apa semua, selesai buka balik, auzubillah balik. Quran tu mulia. Kita nak masuk dalam sah, nak semayang, menghadap Allah, astagfirullahaladzim. Kita baca qul a'udzu birabbin nas, kita baca rabbina a'udzubika min hamazati syaitan, baru angkat takbir Allahu akbar, baru usolli. Nak buat benda mulia, kita kena clear. Ibu ayah ingat dalam peristiwa Isra Mi'raj, kita sebut tadi peristiwa Isra Mi'raj. Malaikat Jibril nak ambil Nabi, nak berlaku peristiwa Isra Mekah ke Palestin. Dan Mi'raj naik nak jumpa Allah. Benda pertama malaikat Jibril buat kat Nabi, apa dia buat? Apa malaikat Jibril buat kat Nabi Muhammad SAW? Dicuci hati, dibelah dada, dicuci hati jiwa Nabi SAW dengan air Zam-Zam. Itu Nabi Muhammad, insan mulia yang suci bersih, tak ada dosa noda, maksum dijamin syurga. Pasal apa? Nak kena clear, cuci hati sungguh, nak menghadap Allah, nak jumpa Allah live. Bayangkan kita. Dan sekarang kita nak masuk Ramadan, persiapkan rohani, mantapkan hati ni, sucikan hati, bersihkan hati. Antara yang nak buat apa dia? Istighfar. Kerana astaghfirullahalazim, lafaz istighfar itu sekecil-kecil taubat. Istighfar dan bertaubat. Itu kita dengan Allah bagi clear, minta ampun semua. Dan benda ni kadang kita tertukar. Sebenarnya yang nak minta maaf lebih afdal adalah nak masuk Ramadan berbanding hari raya.
Hari raya yang sunnah tu kita duk ucap, Waalaikumsalam, selamat hari raya no, maaf saya batin no. Kita minta maaf 10 jari disusun, selamat hari raya, selamat hari raya. Bagus amalan mulia, silakan buat. Tapi lebih patut, lebih afdal untuk kita buat tempatnya kat mana? Nak masuk Ramadan. Sebab nak bagi clear, kita sama-sama kita hablum minan nas. Dengan Allah pun nak kena clear, minta ampun, istighfar, taubat semua. Sama-sama ahli keluarga, kenalan-kenalan, sahabat handai, semua kita minta maaf. Kalau janggai kekok tiba-tiba nak minta maaf, tulis secara umum. Sempena diambang nak masuk bulan yang mulia, di kesempatan ini saya menyusun 10 jari memohon kemaafan andai ada salah silap. Moga sama-sama di kalangan kita dapat masuk ke bulan yang mulia ini dengan hati diri yang bersih. Ni tiba-tiba, Waalaikum, aku dah minta maaf banyak-banyak. Kawan tu mula haru, tiba-tiba ni hantar WhatsApp ni, dia ni 2 kali Jumaat lagi ke apa? Tu satu pasal. Ni saya kata, dia ni duk kata apa kat belakang aku ni, kan? Minta maaf kita dengan Allah, minta ampun, istighfar, bersihkan hati, bersihkan diri. Nak masuk Ramadan, bulan yang mulia, tunjuk kat Ramadan, aku ni wahai Ramadan, orang yang betul-betul nak kawan dengan kamu. Aku yang betul-betul berpersediaan nak duduk dengan kamu. Dengan sama-sama kita pun kita minta maaf. Kan baru ni kita nisfu Syaban, dia angkat amalan tutup buku, nak buka buku baru. Nampak dah Allah letak nak buka buku baru, catatan amalan baru dekat-dekat nak masuk Ramadan, dalam pertengahan Syaban, nisfu Syaban. Waktu tu yang kita pakat minta maaf, itu pun sunat juga kita minta maaf. Pasal kita nak clear, nak buku kita ditutup dalam keadaan habis rekod audit terakhir sebelum diangkat ditutup. Kita elok sama-sama kita. Ni kita nak masuk Ramadan. Dan sebab tu bila ulama hurai berkenaan dengan nisfu Syaban, kita nak tutup buku, nak buka buku baru pasal hadis tu, kaitkan juga tentang sebab kita nak masuk Ramadan, hebatnya bulan Ramadan. Itu nombor 4 tadi, persiapkan rohani. Hati kita kena suci bersih, nak jumpa bulan mulia ni. Ingat balik hikmah peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Malaikat Jibril cuci hati Nabi dengan ayat Zamzam, pasal nak naik tempat hebat di atas Arash sana. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Lapisan ke-8 Arash, lapisan ke-9 Sidratul Muntaha, lapisan ke-10 Nabi bertemu dengan Allah Hadrah Rabbul Arbab. Kemudian yang kelima, apa nak kena buat? Yang ni nak bagi cantik kita punya dah duduk dalam Ramadan. Apa dia? Rancang agenda, susun jadual. Dah nampak dah Ramadan ni bulan mulia, bulan bagus, pesta ibadah. Diturunkan Quran, ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Aku seronok, aku teruja, aku baca doa, ya Allah balighna Ramadan, panjangkan umur aku masuk Ramadan. Tiba-tiba masuk Ramadan tengah-tengah. Masuk Ramadan nak buat apa tau? Yalah tahulah nak puasa apa semua tu, sok lah beli makanan, nak buka puasa lah apa. Ni bulan pesta ibadah. Tu penting, rancang agenda kita. Rancang, susun. Pasal satu benda tak boleh dicapai, pasal tak susun. KPI tak letak, Key Performance Indicator, kayu ukur dia. Macam mana nak tahu? Kita boleh buat macam-macam, nak soknya, nak infak ke orangnya, buka puasa nak bagi orang makannya, anak yatim ke, madrasah tahfiz ke, nak infak, nak keluar duitnya, nak amalan sunatnya, Quran nak baca sehari berapa muka suratnya. Kalau kata sehari 1 juzuk, pagi kena berapa muka, tengah hari berapa muka, petang sampai malam. Baru dapat target hujung bulan Ramadan, dapat khatam berapa kali. Nak bagi cantik lagu tu kita punya Ramadan, rancang agenda kita, buat jadual, tempel di rumah ke, reminder tak dalam handphone ke, tulis. Itu yang kelima. Yang keenam, letak pencapaian ataupun target kita. Letak pencapaian atau target kita. Apa maksud pencapaian, target ni? Kita nak jadi apa? Nak sangat masuk Ramadan tu pasal apa? Nak dapat apa? Nak capai apa? Hak capai pada setiap amal ibadah tu bagus. Nak capai, katalah target, aku nak Ramadan kali ni 1442 Hijrah. Yang sebelum ni aku tak dapat. Ramadan sebelum-sebelum ni aku dapat sikit-sikit. Aku dapat sekerat-sekerat. Aku panas, aku semangat awal saja. Lepas tu sejuk, lepas tu tak dapat. Tengah bulan akhir habis. Kan selama ni kan pengkuliah penceramah duk sebut selalu, kita pun jadikan bahan lawak, bahan jenaka. Kan? Awal Ramadan penuh, sampai pihak jawatan kuasa masjid kata tiap-tiap tahun kita kena extend, tambah, tak cukup ni.
Lah ni tak apa lah PKP ni. Semayang kena berjaraknya apa? Sebelum ni Ramadan kita duk sebut benda tu. JK Masjid fikir jemaah anak taliah kita ramai. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan. Tak boleh nak support ni. Sampai keluar hampak tikar pasang kemah. Nanti dulu, tunggu seminggu. Seminggu Ramadan berlalu, koi surut. Lama-lama lepas tengah sampai nak hujung Ramadan, banyak tiang pada orang. Tiang masjid lagi ramai pada orang mai semayang. Soft kosong lagi banyak pada soft yang ada orang. Ni bukan nak beli tiang nak kata ni, nak habaq pasal apa kita jadi ikut tu. Jadi kita muhasabah. Kita dengan Quran. Pasal apa awal-awal semangat-semangat lepas tu sejuk. Sebab tu kena letak target. Yang tu target setiap ibadah. Dan secara umumnya Allah nak suruh kita puasa. Ayat 183 surah Al-Baqarah. Allah letak suruh kita capai hujung tu. Allah kata apa tu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai hamba-hambaku yang beriman, difardukan atas kamu puasa sebagaimana difardukan atas umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Allah suruh kita capai. Allah bagi Ramadan bukan saja-saja bagi. Allah bagi ibadah dalam Ramadan, kemuliaan Ramadan, disediakan itu dan ini bukan saja-saja. Allah nak suruh kita upgrade, tingkatkan taraf diri kita. Bukan orang Islam biasa-biasa, bukan orang Islam mukmin yang sekadar mukmin. Kita mukmin yang mukhlisin, kita mukmin yang sabirin, kita mukmin yang muhsinin, kita mukmin yang sadiqin, dan paling tinggi kita mukmin yang muttaqin, yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Allah nak kita jadi orang bertakwa. Maka kita letak target. Aku keluar ni, aku nak capai, aku nak berubah. Kan kita pergi Mekah, pergi haji ke umrah ke balik tu kita punya berubah. Sebab tu istilah dulu orang duk panggil Pak Haji bukan pasal balik haji, pasal pakai lebay. Itu Pak Haji, pakai serban Pak Haji, pakai lebay Pak Haji. Haji tak bisa pergi pun, bukan haji tapi umrah pergi Mekah Madinah pun tak bisa sampai. Pasal apa pakai lebay? Pasal orang duk faham sebelum pergi haji, sebelum pergi Mekah, lebay tak pakai. Balik-balik pakai lebay, insaf, sedar. Nampak bukannya Islam tu pada kopiah dan serban, tapi kita nampak cara nak buat baik tu pada pakaian. Mula-mula dia berubah. Pakaian jaga kita. Islam bukan pada pakaian, tapi pada pakaian itulah yang mencantikkan Islam kita. Kan semua setuju saya rasa benda ni. Kopiah atas kepala, kita cermat dengan lidah kita. Kita tak boleh nak buat pasal atas jalan. Kalau tak ada kopiah, kalau tak pakai baju yang nampak Islamik sikit ke, nak buat nakai dan dia laju. Kita jaga. Tu penting, penampilan. Tu kenapa ulama tu, guru ulama pondok, saya duduk belajar duduk tegah. Tengok tak pakai serban, tak pakai jubah, tak pakai baju Melayu tadi, dia tahu. Kita keluar pergi nak beli barang ke, pergi ada urusan nak balik ke apa semua, pakai selek biasa, pakai t-shirt, helmet. Bila buka helmet tak ada nak pakai kopiah, nak bawa motor. Lagi nampak waktu tu dia nampak tu guru ni tegur tu. Penting letak nombor 6 ni, letak target pencapaian. Allah bagi puasa pun Allah sebut la'allakum tattaqun. Maka kita letak sebelum Ramadan, lagu mana kita, lidah ni duk cakap pasal apa, tajuk apa, duk cakap selalu lidah ni. Telinga ni suka dengar benda apa, mata ni suka tengok benda apa, tangan ni suka duk buat kerja apa, kaki ni suka duk melangkah di mana. Kita nak insaf, nak berubah. Ramadan ni kita bayang macam kereta masuk car wash. Kereta ni duk pergi latam, pergi merata, berdanak, berselut, berdaki, berdebu habis kereta teruk ni. Kita masuk car wash, cuci habis kereta, keluar tu merelik, berkilat, bersih elok. Kita nak masuk Ramadan, kita ni kotor, kita ni teruk. Allah tahu hamba-Nya ini sentiasa perlu dibimbing oleh hidayah dan taufiknya. Maka cara Allah beri adalah Ramadan. Ramadan bulan tarbiyah, Ramadan bulan nak merubah kita. Selama ni kita tak dan mangkit pagi semayang subuh, tapi Ramadan ni difardukan puasa, dan kita takut lapar sampai maghrib, kita mangkit makan som. Dan som itu Allah letak sebelum subuh. Elok-elok habis makan som, habis tunggu 2-3 minit, 5 minit, azan subuh, kita pun dengar bunyi azan.
Mai dah bunyi azan, habis dah waktu sok. Tak apa, duk sat menengu. Aku ni tak pernah lagi pergi semayang di masjid ni subuh. Selama ni mangkit pagi pasal kalau nak pergi kerja. Mangkit pagi pasal nak pergi kerja. Tarbiyah Ramadan adanya puasa, dan bila puasa adanya sok, kita pun makan sok. Sok tu tak wajib, tapi kita takut lapar. Nak makan waktu bila lagi? Maka mangkitlah makan sok, kunci jam. Kunci jam selama ni subuh tak pernah mangkit, tapi kunci jam untuk sok mangkit. Tu tarbiyah lah tu. Biarlah orang nak penakai, nak belejar, nak kata buruk ke apa, tapi itulah rahmat, itulah tarbiyah Allah bagi melalui Ramadan. Selama ni bulan lain kita lancak mulut ni, laju. Pang sana, pang sini, kata sana, kata sini, maki hamun, caci maki, mencarut. Benda tak senonoh. Ramadan bulan mulia, pakat jadi beradab. Hang baik-baik sikit ni bulan Ramadan ni, jangan duk kata aku tu ke orang. Salah tu faham tentang Islam tu. Macam kita duduk atas masjid lah. Atas masjid kita kata, rumah Allah ni, cakap baik-baik sikit. Oh, kira turun tangga masjid, keluar pagar masjid yang boleh maki orang. Tak, Islam kita di mana-mana, bukan hanya atas surau masjid. Aurat kita di mana-mana, bukan hanya atas surau masjid. Pakai seka hari ni, atas padang bola esok jumpa seluar atas kepala lutut. Mak awak hang tunjuk kepala lutut ke orang, awak seluar hang pendek semua. Semalam nampak elok lah, semalam kan masjid, kita pergi masjid nak semayang pakailah elok. Ni nak main bola kot. Ni orang yang pisahkan Islam daripada urusan kehidupan. Tu fahaman sekularisme. Kita bukan macam tu. Ni Ramadan Allah bagi nak tarbiyah. Kawan-kawan kenalan saya dalam geng-geng TV ni lah, artis-artis. Tak apa, kita sabar dengan mereka pelan-pelan. Kita ada asas mengaji agama. Mereka ni tak boleh kita nak terus marah, meluat tengok tak pakai tudung, tengok pakai lagu tu teruk seksinya apa. Tapi bulan Ramadan ada program rakaman Syawal, kan rakaman raya dia buat dah. Rakaman buka majlis, buka puasa ke apa. Sagi nampak hak tak pakai tudung, pakai tudung. Hak duk pakai teruk-teruk, ketat-ketat, dia pakai baju kurung ke, pakai jubah ke apa. Tak apa, kita kalau sudut buruk negatif, kita kata ni pasal bulan Ramadan je pakai guni, esok habis ya selera ni. Tu kalau nak cakap pasal buruk, nak cakap nak ajak cakap buruk, tapi nak habaq rahmat dan tarbiyah Ramadan, semua jadi begitu. Artis dalam TV pakai baju kurung. Sebelum ni bukan teruk main pakai. Hari Jumaat dia pun pakai elok-elok, nak baca berita ke, nak ni program rakaman apa ke. Dalam Ramadan jadi berlalu, jadi baik. Ni tarbiyah. Tu kita yang nak masuk kena letak. Kita nak dapat apa, nak capai apa. Kita masuk universiti nak belajar 4 tahun ijazah, 2 tahun master, 2 tahun PhD. Kita masuk sekolah nak habis, esok nak keluar nak jadi apa, kita letakkan target. Maka Ramadan ni madrasah, universiti Ramadan, madrasah Ramadan. Golongan ijazah apa kita nak buat keluar esok-esok ni. Hamba Allah yang macam mana? Masih menggunakan lidah yang sama, bercakap perkara yang samakah daripada lidah kita? Kalau sebelum Ramadan tu cakap lagu tu, lepas Ramadan pun lagu tu kah? Letak target. Bila kita letak target nak jadi orang lagu mana, insya-Allah saya dan kita semua, kita berubah, cuba nak pergi ke arah itu. Tu yang Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan merubah sesuatu kaum. Kita ni Allah tak akan ubah. Allah ni maha belaka, maha kawal kita semua. Kita nak buat apa semua ni atas takluk kuasa Allah belaka. Tapi nak berubah, nak jadi lagu mana, kita sendiri. Kalau memang hati tak mau, masuk Ramadan ni sekadar puasa-puasa adat saja. Orang puasa, aku puasa. Orang main masjid, semain tarawih ramai-ramai, aku main. Tu solat fardu tak main, tarawih main. Hak benda lagi penting dia tak main, hak tarawih dia tunjuk muka. Tak apa. Tarbiyah Ramadan, korang-korang dia main, lepas tu dia sedang. Macam kita sebut tadi, subuh tak pernah mangkit, tapi ada song dia mangkit semayang subuh. Cuba main subuh masjid, muka fresh je, duk renyeh kan, seronok. Lepas tu habis Ramadan main Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, lekat dengan masjid. Tu tarbiyah Ramadan. Kita nak berubah, kita letak. Tu penting nombor 6. Tolong jangan puasa adat lah. Ramadan kita jangan adat, tapi jadikan ibadat. Yang ketujuh, yang terakhir daripada 7 perkara, mengharapkan penerimaan Allah. Yang ketujuh, kita punya raja, pengharapan kita. Allah pandanglah ya Allah ibadah puasa aku. Ya Allah pandanglah ibadah Ramadan aku.
terimalah ya Allah. Bukan saja-saja kita ada doa lepas sembahyang setengah tu imam baca Rabbana taqabbal minna solatana, ya Allah terimalah sembahyang kami. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna siyamana, ya Allah terimalah puasa kami. Rabbana taqabbal minna qira'atana, ya Allah terimalah bacaan kami. Lepas puasa, jangan kita sekadar nak pelepah buat je puasa. Akhirat esok-esok Allah tanya, puasa tak bulan Ramadan tahun 14, 42 tu puasa tak? Puasa selesai, maghrib daripada subuh sampai maghrib, selesai semua buat. Hak tu puasa adat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis sahih, hadis tentang Ramadan, Nabi kata man qama, atau riwayat sebut man sama ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang mendirikan, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia jaga Ramadan dia beribadah pada Ramadan dia hidupkan, imarahkan Ramadan dia imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan bermuhasabah. Dia berkira sungguh, dia catat, dia macam audit, dia teliti. Puasa dia, Ramadan dia berkira sungguh. Bukan berkira orang yang kira, dia tu berkira-kira, dia kira, dia fikir, aku semalam tak dan Jumaah lah, dia hari ni bagi dapat. Kalau sikit kemarin nak kena terhabis tu, nak settle tak dan jemaah, dia berkira, dia orang yang lagu tu, dia muhasabah. Ada hadis Nabi sebut lagu tu. Maknanya penting kita letak Ramadan ni jangan sekadar nak pelepah. Macam semayang lah, kita semayang pasal apa? Yalah akhirat esok Allah tanya habis. Sebab tu ulama gariskan, kenapa kita wajib semayang, kenapa kita solat. Ulama tulis kenapa kita solat, 3 perkara, 3 sebab. Salah satu dari 3 tu tak ada pun, dalam 3 tak ada pun yang sebut kenapa kita solat, sebab kita ni wajib solat. Tak. Ulama gariskan 3 sebab kita solat. Pertama, tanda terima kasih kita kepada Allah. Yang kedua, apa dia? Untuk membentuk peribadi kita. Untuk membentuk peribadi kita. Nah, kita semayang nak bentuk peribadi kita. Yang ketiga, lupa lah. Nak abang sangat lupa. 3 sebab kita solat Allah SWT. Yang pertama, tanda terima kasih kepada Allah. Allah dah bagi nikmat, bagi macam-macam, bagi sihat, bagi keluarga, bagi rezeki semua. Kita semayang tu, nak abang kata kita masuk dalam soh, hampak sejadah kata tepi semayang, ya Allah terima kasih ya Allah. Kan hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bangun tengah malam, Nabi atas sejadah seperti biasa tahajud, qiyamul lail, Nabi solat malam. Nabi solat sampai bengkak kaki. Nabi menangis, basah janggut jambang Nabi SAW, basah serban Nabi SAW. Isteri tercinta Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, wahai suami aku, kenapa engkau solat punya pulun, punya bersungguh sampai macam ni, bengkak-bengkak kaki semayang ni, sampai macam ni engkau solat, sedangkan engkau maksum, dijamin syurga. Apa jawab Nabi SAW? Satu ayat Nabi bagi, afala akunu abdan syakura, salahkah aku nak menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu Nabi jawab. Kita duduk semayang banyak, kita tengok orang semayang banyak, alim ulama, orang soleh, abid, orang yang beribadah, semayang tak berhenti. Antara kunci rahsia pasti ada dalam diri mereka. Allah bagi aku macam-macam, ini sahaja cara aku nak tunjuk terima kasih aku dekat Allah. Semayang tak berhenti. Dalam semua sebab kenapa kita solat, tak ada pun sebab, tak ada pun tulis kata sebab kita diwajibkan. Memang kita wajib solat, tapi ulama gariskan tak ada sebab kita diwajibkan. Nak abang kata bila kita semayang, jangan buat semayang nak pelepah, tapi semayanglah kerana rindu nak jumpa Allah. Maka kita puasa bukan kerana nak pelepah rukun Islam tu. Oh selesai aku punya Ramadan, puasa Ramadan 1442 Hijrah. Bukan kerana itu sahaja. Puasalah dengan bersungguh-sungguh, dengan keimanan, dengan bermuhasabah. Yang Nabi kata, man sama aw man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu penting letak pengharapan, Allah terima ya Allah. Habis puasa bukan berlalu begitu. Kita tak mau kita tergolong di kalangan yang Nabi sebut dalam hadis. Saya tutup akhir kuliah ini dengan hadis itu. Nabi sebut apa? Qala Nabi SAW, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kata Nabi SAW, betapa ramai orang yang berpuasa. Kita umat Islam, saya, kita semua ibu ayah, abang kakak yang dirahmati Allah. Nabi kata ramainya orang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tak dapat apa pun daripada puasa dia, illa al-ju', melainkan
lapang, wal atash, dahaga. Dia duk puasa, tahan makan minum, berlapang, tahan perut 13 jam lebih. Tiap-tiap hari mangkit, subuh sampai maghrib puasa. Subuh cukup sebulan dia duk buat benda tu. Tapi sebulan berlalu dia tak dapat apa pun daripada dia punya puasa, melainkan lapang dahaga saja. Tu penting nombor 7 tu. Nombor 7 tu penting kita ikhlaskan niat, harapkan penerimaan Allah. Kalau tidak dia berlalu macam tu. Kita duk semayang-semayang. Sebab tu semayang itu salah satu sifat kesempurnaannya khusyuk. Ni angkat takbir bagi salam, angkat takbir bagi salam, habis selesai 13 rukun, rokok, sujud, tinggi terbalik, tak tahu apa-apa dapat, tak dapat apa. Tu yang Allah kata, fawailun lil musallin, celakanya orang yang semayang. Dah semayang dah kena celaka. Siapa yang bila dah semayang kena celaka? Alladhina hum an salatihim sahun. Mereka yang daripada semayang tu dia tak dapat apa-apa, benda lalai belaka. Lalai. Semayang tu tak ada ubah dia, tak ada jadikan dia lebih baik. Tu yang tak mau. Begitu juga dengan puasa. Na'udzubillah, minta jauh kita tergolong dengan yang Nabi kata ni, puasa-puasa boleh lapang dahaga. Semayang-semayang boleh letih ya. Tungging terbalik, tak dapat apa. Na'udzubillah. Itu penting nombor 7, mengharapkan penerimaan Allah. Kita ikhlaskan niat, doa tak berhenti. Setiap hari buka puasa, akhir malam kita semayang maghrib, isyak, tarawih, terima ya Allah, angkat tangan doa, terima ya Allah, terimalah ya Allah, terimalah. Puasa aku ya Allah, angkatlah penuh ikhlas. Aku cuba buat yang terbaik. Ibu ayah yang dirahmati Allah, itu 7 perkara persediaan yang saya boleh share, saya boleh kongsi. Yang mana ada banyak dikarang, digarap oleh alim ulama, tulisan dalam kitab-kitab dan sebagainya. Yang ada dalam hadis, yang ada dalam Quran, boleh ambil. Tapi saya bawa malam ni, itu mungkin dirumuskan. Cari yang lain banyak lagi, dan banyak lagi. Tapi yang itulah dengan masa terhad dan kita pun dah lajak. Berapa dah sekarang? Masya Allah. Nah, PKP ni lajak. Jangan surat sampai sudah. Nah, lagi surat sampai tak tahu yang masjid ke kena, saya akan yang kena. Sains-sains 1000 tu kan. Na'udzubillah. Apalah, ni ceramah perdana ambang Ramadan. Saya yang menyampaikan, mohon banyak kemaafan, kekurangan, terlanjur kata, tersalah bicara, termakan masa. Itu 7 perkara, sama-sama kita ambil manfaat. Saya yang cakap ni lebih lagi, sebab duk habaq kat orang, duk ajar orang, duk suruh orang. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah kata, Allah sangat marah, amat besar kemurkaan Allah kepada orang yang bercakap, habaq, suruh, ajak, tapi dia tak buat pun. Na'udzubillah. InsyaAllah sama-sama ambil ibrah, manfaat pengajaran. Moga-moga Allah panjangkan usia kita dapat masuk Ramadan 14, 42, nak main lagi 12 hari. Berdoa, tunjuk kesungguhan nak masuk Ramadan. Dan masuk Ramadan kita buat letak tadi, rancang agenda, susun jadual, keazaman dan sebagainya. Moga-moga Ramadan yang kita akan masuk 14, 42 ni lebih baik daripada Ramadan yang kita buat, kita masuk sebelum-sebelum ini insya-Allah. Dan kita keluar dapat golongan ijazah, iaitulah kita di kalangan hamba Allah yang bertakwa, yang lebih dekat dengan Allah, lebih menjadi hambanya yang mukmin, yang muttaqin insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih pihak masjid. Saya mohon kemaafan sekali lagi, terkasar bahasa, salah bicara, termakan masa. Apa yang baik daripada Allah belaka, yang buruk kelemahan diri saya mohon kemaafan sekali lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.